Baik, terima kasih kerana masih lagi terus bersama kami di Sebab Bagi Malaysia hari ini. Dan sememangnya untuk sesi kali ini, kita sambung untuk sesi kali ketiga. Ini cerita hal mengenai perceraian ataupun pembubaran perkahwinan di kalangan bukan Islam. Lantaran itu, kita terus dapatkan sahaja apa lagi informasi ataupun maklumat-maklumat yang akan diketengahkan oleh tetamu saya ini. Juga dalam masa sama, kita buka talian untuk anda semua. Sekitar nanti anda boleh hubungi kami untuk kalau ada sebarang persoalan ataupun sememangnya persoalan lah kalau anda tanya tentang hal perceraian dan juga pembubaran perkahwinan. Cik Suryati Muhammad merupakan penolong pengarah sivil Jabatan Bantuan Guaman Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, memasuki untuk sesi ataupun perbincangan untuk kali yang ketiga ini. Kali ini mungkin agak-agaknya mungkin kita lebih kena detail sikitlah. Kalau kita boleh terangkan, hari ini fokus kita tentang perkahwinan orang bukan Islam di luar negara pula. Benar. Okey. Sebelum ini, dalam segmen-segmen sebelum ini, kita ada terangkan tentang perkahwinan dan perceraian di dalam negara, di mana mereka mendaftarkan perkahwinan mereka di dalam negara. Namun kita juga mengambil maklum bahawa terdapatnya beberapa warga negara Malaysia yang duduk di luar negara dan kadang-kadang mereka berhasrat untuk melangsungkan perkahwinan mereka di sana. Maka kita ada, orang kata, resources untuk kita benarkan mereka berkahwin di luar negara. Terdapat dua option, dua pilihan, di mana pertamanya mereka boleh melangsungkan perkahwinan mereka sama ada di mana-mana kedutaan, Suruhanjaya Tinggi ataupun pejabat konsul Malaysia di negara yang mereka pilih itu. Okey. Jikalau mereka telah melangsungkan perkahwinan mereka maybe di gereja ataupun di tokong-tokong yang dibenarkan, mereka juga boleh dibenarkanlah untuk berkahwin dengan syarat apabila mereka berkahwin di negara itu, mereka mematuhi undang-undang perkahwinan yang ditetapkan oleh negara itu dan mereka juga adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk berkahwin di bawah perundangan Malaysia. Makanya mereka perlu memenuhi perundangan negara tersebut dan juga negara Malaysia. Kalau ada cadangan untuk berkahwin di luar negara, mereka harus lalui syarat di dalam Malaysia terlebih dahulu. Ada begitu? Betul. Okey, mereka perlu membuat pendaftaran ke, pertanyaan dulu ke, ada consultation dulu ke dengan dalam Malaysia? Okey, selepas mereka melangsungkan perkahwinan mereka maybe secara adat, mereka juga perlu mendaftarkan perkahwinan mereka yang mereka telah langsungkan itu dengan mana-mana pendaftar yang telah dilantik di mana-mana kedutaan. Di kedutaan. Ya, betul. Okey, bukannya di Malaysia sajalah. Sebentar lagi kita akan cerita dari segi macam mana mereka nak daftarkan kat Malaysia. Namun selepas mereka melangsungkan perkahwinan mereka dekat luar negara itu, mereka kena mendaftarkan perkahwinan mereka itu di hadapan pendaftar di mana-mana kedutaan dalam tempoh 6 bulan selepas perkahwinan mereka itu dilangsungkan. 6 bulan. 6 bulan. Dan jikalau salah seorang daripada mereka pulang ke Malaysia dalam tempoh 6 bulan yang telah ditetapkan tadi itu, sebelum, mereka boleh, orang kata, dapat penambahan masa di mana mereka boleh mendaftarkan perkahwinan mereka yang telah didaftarkan itu dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh mereka kembali ke Malaysia. Jadi dia punya proses ialah mereka boleh berkahwin secara apa saja yang mereka mahu secara adat ataupun secara formal di negara yang mereka pilih. Namun mereka harus mendaftarkan perkahwinan mereka itu di hadapan pendaftar dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, yang seperti saya katakan 6 bulan. tadi. 6 bulan jikalau mereka mendaftarkan dekat pendaftar mana-mana dekat kedutaan, ataupun tambahan 6 bulan lagi jikalau mereka kembali ke Malaysia dalam tempoh sebelum 6 bulan yang pertama itu habis. Kalau mereka tak daftar? Jikalau mereka tak daftar pula di bawah perundangan Malaysia, mereka boleh, jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi tempoh 1 tahun ataupun denda tidak melebihi RM1,000 ataupun kedua-duanya sekali. Dan jikalau mereka tidak mendaftarkan perkahwinan mereka ini, mereka tidak dapat hak sebagai suami isteri di bawah perundangan Malaysia. Makanya jikalau mereka kembali, mereka tidak mendaftarkan perkahwinan mereka, kita akan anggap mereka adalah dua individu yang belum berkahwin. Jadi perundangan perkahwinan Malaysia itu tidak boleh diaplikasikan terhadap mereka lah. Kalau pendaftaran itu berlaku selepas 6 bulan? Itu yang kita kata kelewatan ataupun kegagalan. Sama juga dikenakan tindakan? Ya, dia akan, jikalau pihak pendaftar itu saman diorang tu, so diorang akan dikenakan sama ada penjara ataupun denda lah. Maknanya tak adalah halangan selepas 6 bulan tu diorang tak boleh nak file, tapi tak boleh nak daftar, tapi bezanya ialah mereka akan dikenakan denda. Kalau boleh kita cepatkanlah.
Okey, setakat ini apa kesulitan yang sering dihadapi oleh pasangan-pasangan kalau mereka nak mendaftar di luar negara, mereka nak mendaftar perkahwinan? Ada sebarang kesulitan tak yang pernah diceritakan? Dari segi kesulitan mendaftar di luar negara itu situasi dia berbeza. Mengikut negara-negara lah. Mengikut negara yang mereka daftarkan. Namun kalau negara macam Singapura itu tak ada berapa masalah kerana perundangan mereka lebih kurang sama macam Malaysia. Namun masalahnya adalah apabila mereka datang untuk mendaftar. Bila mereka datang untuk mendaftar di hadapan pendaftar yang telah dilantik ni, jikalau mereka tidak membawa orang kata satu salinan sijil perkahwinan yang diorang dapat daripada negara tersebut tu, jadi apakah bukti yang diorang kena bagi kepada kita tu untuk mengesahkan bahawa mereka ni dah berkahwin. So biasanya mereka kadang-kadang terlupa nak bawa dokumen tu, tertinggal kat negara yang diorang pergi tu. So itu yang menjadi masalah kepada pendaftar-pendaftar Malaysia lah, di mana mereka tidak boleh mengesahkan sama ada mereka dah kahwin atau tidak. Jadi pentingnya untuk pastikan dalam tempoh 6 bulan tu saya rasa dah cukup, dah memadai lah kan, untuk membuatkan segala urusan itu selesai, sama ada di luar ataupun di dalam negara. Kita masih lagi beri ruang untuk anda semua sekarang ini. Gunakan kesempatan ini untuk hubungi tetamu kita kalau ada sebarang pertanyaan berkaitan tentang perkahwinan orang bukan Islam di luar negara khususnya. Kalau tadi kita bercerita tentang aspek perkahwinan, katakanlah kalau berlaku sebarang situasi penceraian pula, macam mana itu akan berlaku? Okey, dari segi perceraian pula kita sedia maklum bahawa kadang-kadang selepas mereka mendaftarkan perkahwinan mereka di Malaysia, mereka akan kembali ke negara mereka, negara pasangan mereka. Terutamanya bagi mereka yang berkahwin dengan orang bukan warga negara. Makanya lepas mereka mendaftarkan, mereka ingin kembali ke negara tersebut, jadi kita benarkan. Dan apabila mereka memutuskan untuk bercerai di bawah perundangan negara luar itu, selagi sijil perceraian itu yang dikeluarkan adalah sah dan mengikut undang-undang negara tersebut, kita dekat Malaysia juga boleh mengiktiraf benda tu. Namun demikian, mereka salah satu pihak tersebut lepas dia dapat sijil perceraian daripada negara tersebut, mereka harus kembali kepada Malaysia, ke Malaysia dan memohon kepada mahkamah untuk mengiktiraf dikri ataupun dalam bahasa biasa dia sijil lah. Sijil perkahwinan yang dikeluarkan oleh mahkamah luar negara itu adalah sah dan diterima pakai di negara ini. Okey. Baik, kita ambil kesempatan sekarang dulu sebab ada pemanggil di Thailand. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, apa persoalan yang mungkin nak ditanya? Silakan. Ya, saya nak tanya satu soalan. Okey. Jikalau perkahwinan tu berkahwin dekat luar negara, lepas tu dia dah pulang ke Malaysia. Masalahnya sekarang dia tak daftar. Okey. Sekarang dia dah mempunyai beberapa orang anak. Tu dikira macam mana tu kalau dia nak daftar balik atau macam mana? Okey, itu perceraian ke bagaimana tadi? Tak, dia belum bercerai. Belum bercerai. Kemudian dia tak daftar. Dia dah tak daftar. Okey, tak daftar dan juga ada anak Okey, terima kasih Puan Eliza. Okey, kita terima seorang lagi pemanggil. Hello. Hello. Halo? Ya, Puan. Ya, mungkin dia tak daftar dekat saya tak tahulah kan. Okey. Saya nenek dia. Jadi saya nak tanya, dia kena daftar ataupun tak apa. Tapi dia dah nikah kat sana. Okey. Kat sana tu kat mana? Dekat Melbourne. Melbourne. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Okey, ada dua soalan. Soalan tu tadi saya rasa mungkin kita harus ulang semula lah tu. Mungkin dia kata lepas dengar tadi. Berkaitan tentang perkahwinan tapi tak daftar, lepas tu betul ada anak tu. Mungkin itu situ ada tambah lagi sedikit kesulitan. Baiklah, kepada caller-caller tadi, saya rasa mereka kurang faham dari segi topik hari ini ialah perkahwinan orang bukan Islam. Perkahwinan orang Islam sama ada mereka dah mendaftar ataupun belum di luar negara, itu adalah topik yang kita akan cover pada minggu-minggu yang akan datang. Di mana saya sendiri tiada pengetahuan dari segi bahagian syariah dan saya tak berapa pasti perundangan tersebut. Namun dari segi kalau orang yang berkahwin itulah orang bukan Islam, makanya jikalau mereka tidak mendaftar, perkahwinan mereka itu tidak akan dianggap sah di Malaysia. Selagi tak dianggap sah, maka kita akan anggap mereka itu adalah individu yang berbeza dan jikalau ada anak pun kita akan anggap anak tu adalah anak luar perkahwinan. Bukanlah anak dalam perkahwinan. Namun tempoh topik bagi hak jagaan anak ataupun nafkah anak ini akan didiskuskan dalam segmen akan datang. Okey.
dia akan menjadi satu kesulitan yang saya rasa memang agak sulit lah kalau pendaftaran tidak dilakukan dalam tempoh 6 bulan tersebut kan. Lepas tu tidak lagi berterusan. Ada impak kepada anak-anak mereka tidak kalau mereka semua kembali ke Malaysia? Impact dia adalah dari segi sah taraf anak tersebut. Jikalau dia tidak didaftarkan perkahwinan itu di bawah perundangan Malaysia, maka kita akan anggap ibu bapa itu tidak berkahwin. Jadi bila kita mintakan sijil kelahiran anak tu dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara dan tiada sijil perkahwinan, maka kita akan menganggap anak itu adalah anak yang dilahirkan di luar perkahwinan. Maka anak tu dia ada satu status yang maknanya dia tidak sah. Bila anak ni tak sah dari segi perkahwinan tu, kita kena ada satu lagi proses lah untuk menentukan sah taraf anak ini. Okey, kita faham sampai sikit. Satu lagi perkara yang harus kita kongsikan kepada penonton kita hari ini, andai kata salah satu pihak tersebut, salah seorang pasangan itu yang memeluk agama Islam, bagaimana pula itu proses itu perlu diselesaikan? Baiklah, dari segi apabila salah satu pihak memeluk agama Islam ini adalah salah satu kategori perceraian, di mana saya minggu lepas saya terangkan 2 kategori. Inilah kategori ketiga, di mana apabila salah seorang pihak suami atau isteri ini memeluk agama Islam, pihak yang tidak memeluk agama Islam itu sahaja yang dibenarkan untuk memohon kepada mahkamah untuk menceraikan perkahwinan mereka. Maknanya dia bukanlah secara automatik perkahwinan mereka ini dibubarkan. Perlu ada satu permohonan ke mahkamah untuk kita bubarkan perkahwinan mereka. Namun demikian, situasi orang memeluk agama Islam ini ada sedikit orang kata pengecualian. Kalau perceraian biasa, kita perlu ada tempoh matang perkahwinan selama 2 tahun ataupun perlu merujuk hal masalah perkahwinan mereka kepada tribunal. Dalam kategori ini kita tak perlu. Kita tak perlu tunggu 2 tahun matang perkahwinan. Kita juga tidak perlu dapatkan merujuk hal masalah perkahwinan mereka itulah. Namun demikian ada satu syarat di mana pasangan yang tidak memeluk agama Islam ni perlu tunggu selama 3 bulan daripada tarikh pasangan mereka yang memeluk agama Islam tu. Lepas 3 bulan baru kita boleh benarkan dia untuk memfailkan satu petisi perceraian di mahkamah. Macam tu. So dari segi hak pula, orang yang dah memeluk agama Islam ni dia tidak dibenarkan untuk memohon. Selagi orang pasangan dia yang tidak memeluk agama Islam ni tidak memohon perceraian di mahkamah sivil, selagi itulah perkahwinan mereka akan dianggap sah dan berterusan. Jadi mudahnya kat sini, kalau kita faham, ianya banyak perlu dirujuk kepada pihak Jabatan Guaman. Saya rasa anda semua boleh dapatkan terus di JBG. Jabatan Bantuan Guaman. Kita juga ada website, boleh tengok dalam website kita www.jbg.gov.my. Dan insya-Allah mereka akan memberikan segala maklumat dengan lebih tepat dan lebih bersemuka face to face dengan mereka-mereka yang mungkin ada kesulitan seperti ini. Terima kasih banyak-banyak Cik, satu penerangan yang sememangnya ramai yang perlu tahu. Banyak yang membuat panggilan. Mudah-mudahan nanti kalau seterusnya kita akan terus terima panggilan. Terima kasih sekali lagi ya.